Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Suatu malam ini bukanlah sepanjang malam, sebaliknya hanya sebahagian sahaja daripada malam. Sekejap sangat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita duduk sejenak dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini memberikan kebaikan, manfaat, rahmat dan pencerahan suluhan agama dalam kehidupan kita insya-Allah, sehingga selamat dunia selamat akhirat. Saya mulakan dengan marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjaya selamat bagi orang yang balik pulang pada Allah dalam keadaan bertakwa. Rosak rugi bagi mereka yang balik pada Allah dalam keadaan tidak ada bekal langsung. Wal'iyatzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada perbahasan saya pada malam ini, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku sekitar 27 Ramadan, 27 Rejab, maknanya kemarin lebih kurang, atau kemarin dulu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini besar, dan ia suatu yang menakjubkan, berlaku pada orang yang paling mulia, iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini isi pentingnya adalah titah perintah salat. Nah, ini poin pertama. Titah perintah salat daripada 50 waktu sehari semalam sehingga akhirnya jadi 5 waktu saja. Pun gitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita umat akhir zaman ini sembahyang 5 waktu sehari semalam, ganjaran pahalanya 50 kali, seolah-olah macam kita sembahyang 50 waktu sehari semalam, sama aja. Tidak ada beza. Pemurah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan titah perintah salat ini merupakan hukum yang besar. Buktinya sehingga Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bagi perintah pada Nabi ini secara by hand. Sedangkan puasa,
zakat, haji dan hukum hakam yang lain, Allah Ta'ala memadai dengan mewahyukan saja pada Nabi SAW. Tengok di sini, puasa, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lathina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maknanya Allah Ta'ala puasa adalah wahyu sahaja, zakat wa atawuz zakat wahyukan saja, haji begitu juga, dan hukum hakam yang lain. Adapun salat, Allah Ta'ala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi titah perintah salat sekaligus menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa satu utusan yang besar, risalah Allah. Di saat itu Nabi dalam keadaan disebut Amul Husni, tahun kesedihan, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, isteri dan juga pak saudara dia. Dua tokoh ini, dua tokoh besar dalam Islam. Dua-dua ini sebagai pembenteng Islam. Khadijah sumbangannya senjata, baju-baju besi untuk tentera-tentera Islam. Siapa yang sumbang? Khadijah, daripada barang-barang dia. Abu Talib, selagi mana orang nak serang Nabi, nak bunuh Nabi, nak perakat dan sebagainya pada Nabi, ada Abu Talib selamat. Ini dua tuan-tuan. Baik, kembali pada Isra' dan Mi'raj. Isi penting Isra' dan Mi'raj menunjukkan salat. Salat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Lambang seseorang itu beragama diukur pada salatnya. Selesai dalam bab isi penting Isra' dan Mi'raj. Cuma pada malam ini perbahasan saya Isra' dan Mi'raj, saya cuba untuk mengupas dan mengajak tuan-tuan melihat Isra' dan Mi'raj pada sisi pandang ataupun angle yang berbeza. Nak tengok kok lain sikit Isra' Mi'raj ni. Selalu kita dibentangkan dengan perjalanan semasa Nabi, Mekah, Palestin, naik ke langit, balik Palestin, kembali patah semula ke Mekah. Ini seringkali kita dengar. Perbahasan saya pada malam ini, yang dirahmati Allah, tajuknya adalah Isra' Mi'raj, bagaimana peranan dan keyakinan Abu Bakar, sahabat Nabi SAW, sehingga menyebabkan seluruh Mekah akhirnya mengubah daripada tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj, akhirnya percaya. Isra' dan Mi'raj ini di peringkat awal orang Mekah, orang Quraisy tak percaya. Memang pun sebab bercanggah dengan logik akal. Macam mana orang Mekah siapa boleh percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Tuan-tuan, orang Mekah percaya Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada Nabi SAW. Bahkan dia lebih percaya lebih daripada kita lagi. Daripada mana? Sebab peranan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengubah keadaan ini. Baik, di sinilah saya nak cerita. Bukanlah saya nak bentangkan perjalanan semasa Isra' Mi'raj yang berlaku pada Nabi. Sebaliknya, cerita selepas Nabi sampai ke Mekah. Nabi patah balik ke Mekah di rumah dia. Sejak daripada rumah dia tu nak sampaikan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, titah perintah Allah pada orang-orang Quraisy. Sampai hari ini kita boleh tahu cerita Isra' dan Mi'raj ini termaktub dalam Al-Quran, cerita benar, wajib beriman. Sehingga daripada orang tak percaya jadi percaya. Macam mana? Peranan Sayyidina Abu Bakar. Di sini saya nak cerita ini tuan-tuan, cerita selepas Nabi sampai ke Mekah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setibanya Nabi SAW di Mekah menjelang waktu senja, waktu subuh, senja pula dah, lebih kurang subuh hari, Nabi merenungi peristiwa yang berlaku ke atasnya yang luar biasa, spektakular. Macam mana nak cerita ke orang ni? Peristiwa yang tak masuk akal. Sudahlah Nabi ni orang tolak dah. Bawa pula kata orang modal politik yang tak bijak. Orang tolak mentah-mentah. Kalau cik akal berkata begitu. Nabi termenung di Kaabah. Menengung dia tuan-tuan. Sehinggalah datanglah Abu Jahal. Abu Jahal Fir'aun al-Ummah, Fir'aun ummah ini. Abu Jahal ini tuan-tuan, julukan yang diberikan Nabi padanya Abu Jahal, bapa kebodohan ataupun super gangster, kepala pengak ni Abu Jahal maksudnya. Sedangkan orang-orang Mekah menggelarkan Abu Jahal ini Abul Hakam, maknanya bapa kebijaksanaan.
Orang bijak ni. Bahkan menjadi Raja Mekah. Rujukan dia orang-orang Mekah. Abu Jahal. Pasal apa Nabi tukar tuan-tuan? Sebabnya Abu Jahal ini dia tahu kebenaran, sebaliknya dia tolak kebenaran. Orang yang sombong menolak suatu kebenaran. Dia tahu Nabi itu betul, Nabi itu Nabi, bahkan dia tolak Nabi. Ini ceritanya. Sehingga Nabi tukarkan Abul Hakam jadi Abu Jahal. Ceritanya Abu Jahal suatu masa dia mengendap Nabi di rumah Nabi. Dia duduk dengar Nabi SAW baca Quran, mengendap sampai ke pagi. Dalam masa yang sama ada dua orang lagi orang Quraisy, Abu Sufyan dan seorang lagi orang-orang Quraisy. Dia mengendap sama dengan Abu Jahal, tapi masing-masing tak tahu. Bila menjelang subuh nak balik, jerepok tiga-tiga ni. Kata Abu Jahal, Abu Sufyan, mu mari mana? Buat apa sini? Kata Abu Sufyan, aku mari mengendap Muhammad membaca Al-Quran. Aku nak dengar hak dia baca. Dan mu pula Abu Hakam buat apa? Aku sama macam mu juga. Tiga-tiga ini sepakat, kalau begitu jangan sampai rahsia kita ini diketahui umum oleh orang-orang Quraisy. Kita tolak Muhammad, buat kempen supaya jangan ikut dia. Kita pula pergi dengar dia baca Quran. Mana soal begitu? Jangan mari lagi, kata Abu Jahal. Esok kan tuan-tuan, mereka bertiga ni pergi pula. Sebab masing-masing percaya pegang janji belaka. Rupanya pergi belaka. Ingat masing-masing nak pergi. Jerepok pula kali kedua. Kata Abu Jahal, beringat lepas ni sekali lagi jangan mari ya. Hari ketiga kan tuan-tuan, dia pergi pula. Jerepok pula tiga-tiga. Akhirnya mereka ni beranglah. Salah seorang daripada mereka bertanya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, nak tanya pendapat mula. Ni kita sama-sama tua, cakap tu terang. Apa pandangan kamu tentang apa yang kita dengar daripada Muhammad baca itu? Kata Abu Sufyan, sebahagiannya aku faham, tapi dengan makna yang agak tinggi. Sebahagiannya aku tak faham, tapi aku pernah yakin yang aku tak faham ini benar. Mu lagu mana? Aku pun sama, sependapat denganmu. Sekarang kita tanya pula Abu Hakam, tanya ni Abu Jahal lagu mana, pendapat dia pula. Dua orang ini tuan-tuan sepakat menuju pada Abu Jahal, tanya dia, wahai Abu Hakam, nak tanya pendapatmu pula. Sebenarnya apakah pandanganmu secara jujur tentang apa yang kita dengar daripada Muhammad baca ni? Bilang-bilang janji jangan mari, kita tiga-tiga pergi juga. Maknanya hebat benda ni, siapa narik juga kita pergi. Janji kita pun kita langgar. Kata Abu Jahal, tengok tuan-tuan, perhatikan. Kata Abu Jahal, wallahi, kata dia. Dia berjanji juga, bersumpah juga. Wallahi, sesungguhnya Muhammad itu benar, dia Nabi. Dan apa yang dia baca itu benar. Itu wahyu. Kata Abu Sufyan yang terkejut, dah pasal apa mu tak beriman dengan Muhammad? Kita pakat beriman dengan Muhammad. Kamu ini Raja Mekah, pasti orang Mekah habis akan ikutmu ni. Di sini tuan-tuan, kata Abu Jahal, keluarga aku, suku sakat keluargaku dengan keluarga Muhammad ni sejak turun-temurun sentiasa bersaing di Mekah. Keluarga aku ada pembesar, pemimpin Mekah. Keluarga dia ada juga pemimpin dan pembesar Mekah, maknanya Bani Hashim, hak keluarga Nabi ni. Keluarga aku membuat kebaikan, kebajikan pada orang Mekah. Orang mari haji, bagi makan percuma, keluarga aku buat, keluarga dia buat juga. Mana hari ni tuan-tuan, kalau musim banjir bagi beras, bagi minyak, bagi pitih, bagi keluarga dia buat, keluarga aku buat. Sehari keluarga aku, sehari keluarga dia. Sama-sama buat, sama je. Keluarga aku ini juga membekalkan tenaga-tenaga askar pertahankan Mekah, sama juga keluarga dia. Lalu kata Abu Sufyan, kat mana bezanya? Bezanya di sini. Keluarga Muhammad ada Nabi. Adanya Nabi. Keluarga aku ni tak ada Nabi. Keluarga Muhammad tu benar-benar Nabi, kata Abu Jahal. Di sinilah tuan-tuan, ni dipanggil fanatik perkauman. Fanatik keluarga, bahaya. Memusnahkan keturunan-keturunan kita, bahaya. Akhirnya tuan-tuan, Abu Jahal nekat dengan pendirian tidak beriman dengan Nabi dan diikuti sama oleh Abu Sufyan dan juga sahabatnya itu. Abu Sufyan di akhir sebelum wafatnya dia masuk Islam, cuma di peringkat awal. Daripada cerita inilah Nabi SAW memberikan julukan daripada Abu Hakam jadi Abu Jahal. Dia tahu kebenaran tapi dia tolak kebenaran. Nabi termenung di hadapan Kaabah merenungi peristiwa luar biasa berlaku padanya malam tadi. Akhirnya Abu Jahal lewat. Abu Jahal mari bertanya pada Muhammad, ya Muhammad,
Menung apa ni? Nampak resah, gelisah ni. Tengok tuan-tuan. Di sinilah Nabi SAW bertanya pada Abu Jahal, "Ya Abu Jahal, maukah engkau dengar satu cerita yang berlaku padaku pada malam tadi?" Cerita kenapa? Kata Abu Jahal. Malaikat Jibril datang bersama-sama dengan burak, satu binatang putih seperti kuda yang sayapnya panjang dan boleh terbang, laju perjalanannya, di mana matanya melihat, di situ kakinya sapa. Bawa aku daripada Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sepanjang itu aku dibentangkan dengan azab-azab kubur. Kemudian aku di Mi'raj pula, naik ke langit. Tadi Isra, perjalanan melintang Mekah, Palestin, melintang ini Isra. Kemudian aku di Mi'rajkan, naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 7. Bertemulah dengan Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf. Tengok satu-satu. Tapi kata Nabi Yusuf ini sagak sangat orangnya, munasabah dia menjadi fitnah pada wanita di zamannya. Nabi cerita, tanpa satu pun Nabi tertinggal. Saya ringkaskan tuan-tuan, sebab ini bukan saya nak cerita, saya nak selepas ini. Nabi cerita pada Abu Jahal. Kemudian aku bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini rajulun min Syanu'ah, kata Nabi, seorang laki-laki seperti puak Syanu'ah di Yaman. Orang yang kurus, tinggi lampai, rambut panjang, dak putih sangat tapi awal kegelap sikit. Dak gelap sangat tuan, tapi awal kegelap sikit. Tak sama macam Nabi-Nabi lain. Nabi Isa, Nabi kata suri, berseri, bercahaya sungguh wajahnya Nabi Isa. Nabi Musa dia gelap sikit. Pun kurus Nabi Musa ni tuan-tuan, dia gagah perkasa. Perhatikan dalam surah Baqarah, Nabi Musa menampar lepang seorang bangsa Qibti, akhirnya mati. Tapar je mati. Orang kita ada debes dari mana orang kita tapar apa mati? Tak ada. Nabi kuat sangat kan. Baik, Nabi cerita satu-satu. Akhirnya aku naik pula dengan Nabi Musa lah, perbualan paling panjang. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Ni kisah Nabi Isa lah, Nabi Musa lah. Naik, akhirnya aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menyandar di Baitul Ma'mur, kata Nabi, di langit 7. Baitul Ma'mur ini Kaabah malaikat. Di langit tempat malaikat pula tawaf, dipanggil Baitul Ma'mur. Tak berhenti-berhenti. Kaabah bumi, hak Mekah itulah hak kita tawaf. Di langit ada Kaabah malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi, "Ya Jibril, siapakah lelaki itu yang menyandar di Baitul Ma'mur? Wajahnya sama sebagaimana wajahku." Sama. Wajah lelaki ini yang menyandar di Baitul Ma'mur sama dengan wajah Nabi. Siapa dia tu Jibril? Kata Jibril, "Itulah moyangmu Ibrahim alaihissalam." Nabi Ibrahim sagak. Nabi sagak kan, dah sama wajah macam Nabi. Dan tak pelik tuan-tuan, dia keturunan Tula, susu galuh sama. Baik, kemudian sampailah Nabi patah balik ke Palestin dan kembali ke Mekah. Nabi menceritakan pada Abu Jahal Isra dan Mi'raj satu persatu daripada awal sampai akhir, lengkap, sampai satu pun tertinggal. Nabi cerita penuh pada Abu Jahal ni. Abu Jahal ninu dengar, tak makan apa. Di sinilah selepas Nabi cerita pada Abu Jahal, Abu Jahal mengambil peluang ini. Kata Abu Jahal, "Muhammad, engkau menempuh perjalanan Mekah menuju ke Palestin yang kami tempuhinya dengan kecepatan kuda terbaik kami selama sebulan pergi, sebulan balik. Engkau pergi semalam saja?" Abu Jahal tanya, "Muhammad, mungkin Mekah semalam saja, sedangkan kami pergi saja sebulan, balik pula sebulan, mungkin semalam saja." Kata Nabi dengan penuh yakin, "Ya, benar, aku pergi semalam je." Lalu Abu Jahal mengambil peluang ini. Kata Abu Jahal, "Maukah engkau ceritakan peristiwa ini pada seluruh orang-orang Mekah, orang Quraisy?" Siku molek dengan Nabi, kena kandak Nabi. Nabi memang nak cerita pada orang Quraisy. Abu Jahal offer satu tawaran percuma untuk sebarkan pada orang Mekah. Nabi kata boleh. Akhirnya Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, bawa Nabi ni naik ke satu bukit, namanya Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais ini berhampiran dengan Safa dan Marwah.
Dan bukit ini hanya orang tertentu saja boleh naik untuk mengiklankan iklan yang besar-besar. Pemimpin mati, anak pemimpin kahwin, ada majlis menteri-menteri. Dia cerita, kalau sekadar rakyat jelata, kita aksiden, kita tak cukup makan, tak ada nak iklan situ. Ni peristiwa-peristiwa besar sahaja. Abu Jahal membawa Nabi SAW naik ke Bukit Abi Qubais, sehingga orang-orang Mekah tengok Muhammad dan Abul Hakam duduk di atas Bukit Abi Qubais. Semua orang Mekah tengok, ni mesti peristiwa besar ni. Sedangkan dua ni seteru molek ni, musuh dua tu, tiba-tiba duduk sekali atas bukit. Menyebabkan orang Quraisy yang kafir Quraisy menuju ke Bukit Abi Qubais disebabkan rajanya Abu Jahal. Orang-orang beriman menuju ke Bukit Abi Qubais disebabkan Rasulullah. Jadi khum ramau kan tuan-tuan, khum ramau kan di Bukit Abi Qubais. Faham? Lalu bila ramai mari ni, Abu Jahal mengambil peluang ini. Kalau Abu Jahal ni niat dia baik tuan-tuan, boleh pahala besar dia. Sampai hari ni berterusan masuk pahala dia. Tapi niat dia jahat, untuk memalukan Nabi, menjatuhkan Nabi, sekaligus menghilangkan, meredamkan Islam daripada bumi Mekah, khususnya bumi ini. Kata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan dan perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Muhammad. Sungguh tak Abu Jahal ni. Lalu Nabi memulakan cerita Isra' dan Mi'raj. Nabi cerita satu persatu lengkap daripada awal sampailah akhir, sebagaimana Nabi ceritakan pada Abu Jahal, tanpa satu pun tertinggal. Semua orang dengar belaka tuan-tuan. Tadi Abu Jahal seorang dengar, sekali ni orang Mekah pula dengar Nabi cerita. Akhirnya apakah reaksi mereka? Golongan kafir dan juga golongan beriman, bagaimanakah reaksinya? Yang kafir bertambah kafir, makin mendustakan pada Nabi SAW. Bahkan mereka gelak tawa pada Nabi. Muhammad reka cerita tadi, Muhammad mengarang cerita dusta. Tak mungkin kita pergi sebulan balik, sebulan lagi semalam. Awak reka cerita macam-macam. Bahkan sebahagian daripada orang-orang Quraisy dinukilkan dalam kitab sirah, mereka bergolek harik, bergelimpangan, nak ke apa panggil bahasa kita, gelepar perih-perih atas tanah. Lawak sangat cerita ni, geli hati, lakor. Kata Muhammad gila dah, saya dah macam-macam. Ini golongan kafir. Golongan beriman, sahabat-sahabat Nabi, goncang iman mereka, gogah. Betul tak ni, betul tak ni, betul tak ni. Ini bagi gitu. Sehingga Abu Jahal turun daripada Bukit Abi Qubais berkata, sesungguhnya agama Muhammad akan habis. Habis dah Islam ni, orang tak percaya dah, Muhammad akan hilang, kata Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menuju ke Darun Nadwa, tempat orang-orang Quraisy berkumpul. Ni kelompok lain pula. Sampai sana Abu Jahal kata, absyiru ya ahla Makkah, berita gembira untuk orang-orang Mekah. Tanya pula, pasal apa Abul Hakam? Muhammad mengarang cerita dusta, buat cerita dongeng, dia kata. Agama Muhammad pasti akan habis, kata Abu Jahal dalam keadaan suka dia. Cerita kenapa pula, kata orang Mekah. Sekali lagi Abu Jahal mengulangkan Isra' dan Mi'raj daripada awal sampai akhir, lengkap sebagaimana Nabi cerita pada dia. Habis pula orang dengar. Cerita Isra' dan Mi'raj ini tersebar sekejap dan pantas saja tuan, viral sekejap je. Peranan Abu Jahal ni sekejap je viral. Lalu orang Mekah suka. Kata Abu Jahal, wahai orang Mekah, orang Quraisy, sesungguhnya ada seorang saja lagi, sekiranya engkau berjaya menggoyahkan imannya, membuatkan dia tak percaya dengan cerita Muhammad ini, terpengaruh dengan kita ni, tak percaya cerita Muhammad, nescaya Muhammad tidak akan ada orang lagi bersama dengan dia, pasti dia akan hilang. Kata mereka, siapa? Abu Bakar, kata Abu Jahal. Abu Bakar seorang lagi. Mana Abu Bakar? Aina Abu Bakar? Kat mana Abu Bakar? Berkatalah mereka, Abu Bakar di kebun kurmanya di pinggiran Mekah. Lalu Abu Jahal mengepalai orang-orang kafir menuju ke kebun Abu Bakar, diikuti sama sebahagian kecil orang-orang Islam yang duduk situ, pergi juga bersama-sama dengan Abu Jahal. Masing-masing nak tahu apakah sebenarnya reaksi Abu Bakar.
Sebab Abu Bakar seorang ni. Kalau Abu Bakar tak percaya, saya tak ada orang dah sama Muhammad ni. Seorang diri dia. Gilah tuan-tuan. Daripada jauh Abu Jahal berteriak, Abu Bakar, tubik, tubik. Abu Bakar daripada kebunnya menyaksikan dua kelompok. Yang pertama kafir, yang kedua beriman, dipimpin oleh Abu Jahal daripada jauh. Kata Abu Jahal, ni muslihat ni. Kata Abu Bakar, ni mesti muslihat. Sebab paling depan sekali itu ketua muslihat dah. Dan tidak pernah dalam sejarah Mekah dua kelompok beriman dan kafir bergabung sekali datang ke kebunnya. Tak pernah dua kelompok beriman dengan kafir ni duduk sekali, balau. Tapi ni duduk sekali. Dan tidak pernah pun orang-orang Mekah yang kafir ni datang pada kebun Abu Jahal. Tak pernah. Lalu tahulah Abu Jahal, Abu Bakar ni mesti muslihat ni. Apa cerita ya Abul Hakam, Abu Jahal? Kata Abu Bakar, Abu Bakar, mu tahu tak lagi, dengar tak lagi cerita yang disampaikan oleh sahabat baikmu Muhammad? Cerita kenapa? Kata dia. Lalu Abu Jahal sekali lagi mengulangkan cerita Isra' dan Mi'raj daripada awal sampai akhir lengkap. Ia cerita pada Abu Bakar. Sekali lagi hak mana ikut dia, dengar pula peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berapa kali dah dengar tu? Banyak kali masuk-masuk ni. Kata Abu Bakar, tanya sahabat, benarkah Rasulullah cerita? Kata sahabat, betul. Dengar di Bukit Abi Qubais tadi. Baik, masing-masing menanti reaksi Abu Bakar lagu mana. Kata Abu Bakar, dalam kitab sirah kata dua pandangan. Yang pertama, Abu Bakar menjawab, wahai orang-orang Quraisy. Dia tak jawab pada Abu Jahal saja, dia jawab semua ada ni. Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad mendakwa dan mengaku dia terima wahyu daripada langit sampailah ke rumah dia. Sebelum ini aku percaya je. Dan kali ini Muhammad mengaku dan mendakwa dia daripada rumah dia naik ke langit pula. Ada apa yang mengubah, beza pun sama je, aku percaya. Kata Abu Bakar, sikit pun tak gogeh. Pelik apa je, dulu daripada langit sampai rumah dia, hari ni pula dia daripada rumah dia naik ke langit. Tak ada beza, sama. Kata Abu Bakar. Kecewa Abu Jahal. Bawa cerita sungguh ni supaya tak percaya. Percaya. Ini yang pertama. Langsung tidak menggogeh, menggoncangkan iman Abu Bakar. Ini maksud cerita kita ni. Keyakinan Abu Bakar mengubah orang-orang Quraisy. Kemudian pendapat kedua berkata, wahai orang Quraisy, sesungguhnya di hadapan kita ni kalau ada tembok putih, tembok warna putih, Muhammad mengatakan tembok itu hitam, nescaya aku akan membohongi mataku mengatakan tembok itu benar-benar hitam sebagaimana dikatakan Muhammad. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar hebat. Pokoknya apa? Bila daripada Allah dan Rasul, terima tu. Ini keyakinan Abu Bakar. Bibi ya. Mari saja pada Allah dan Rasul, kita terima je. Tak mikir-mikir tau. Ya, Allah lalu. Ini Abu Bakar. Iman dia. Haram, haram. Halal, halal. Oh, Allah tuan-tuan. Kita banyak dulu fikir, ya dok ni, ya Allah, dok ni macam-macam. Ini Abu Bakar. Lalu Abu Bakar fahamlah. Sekarang ini berlaku dalam masalah sahabat-sahabat tidak boleh terima cerita ini, lemah iman mereka, dan orang kafir mengambil peluang daripada cerita ini nak menjatuhkan Nabi SAW. Abu Bakar nampak masalah ini. Lalu Abu Bakar mengambil peranan ini. Bertanya Abu Bakar pada sahabat, aina Rasulullah? Kat mana Rasulullah? Sahabat berkata, Rasulullah di Bukit Abi Qubais. Ramai orang khumung dia tu. Bakar dengar cerita dia tadi. Kata Abu Bakar, mari kita menuju pada Rasulullah. Bakar pergi belaka tuan-tuan. Abu Bakar membawa orang Islam menuju pada Rasulullah. Abu Jahal sekali membawa orang-orang kafir menuju pada Rasulullah di Bukit Abi Qubais. Abu Bakar dengan psikologi, dengan serangan psikologinya nak mengubah keadaan Mekah ini jadi sebaliknya. Bila nak sampai di Bukit Abi Qubais, masing-masing nampak dah Rasulullah atas bukit itu, jauh lagi, tapi nampak dah Rasulullah. Abu Bakar disengaja melakukan serangan psikologinya tuan-tuan. Daripada jauh Abu Bakar curi perhatian. Abu Bakar dengan lantang dan kuatnya memanggil nama Rasulullah daripada jauh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, daripada jauh Abu Bakar panggil. Menyebabkan Rasulullah dan orang yang duduk situ melihat Abu Bakar. Semua pakat paling Abu Bakar tengok belakang dan buka ruang.
buka jalan. Hak khumul tadi buka jalan. Sengaja Abu Bakar melontarkan suaranya dengan kuat. Sengaja. Rasulullah tengok saja Abu Bakar, Rasulullah suka, tuan-tuan. Rasulullah suka, yang amat-amat suka. Tersenyumnya Rasulullah, sebab Rasulullah tahu siapa yang mari ni. Tak tanya semua orang tak percaya cerita ini. Rasulullah tahu yang hadir ini orang yang akan membenarkan Isra dan Mi'raj. Rasulullah tahu. Suka Rasulullah, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita buat mak kita gembira, suka pun rasa lapang dah dada dah. Apatah lagi membuatkan Rasulullah suka. Kemudian daripada jauh Abu Bakar memanggil Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sesungguhnya Abu Jahal datang ke kebunku mengatakan engkau menceritakan padanya bahawa engkau sekian. Abu Bakar sengaja ulang balik apa yang disampaikan oleh Abu Jahal kepadanya dengan suara lantang dan kuat sambil berjalan menuju Nabi SAW di atas bukit Abi Qubais. Sekali lagi orang yang berada di situ mendengarkan sekali lagi cerita Isra dan Mi'raj. Hak tadi dengar daripada Nabi, kemudian hak bersama ni dengar pada Abu Jahal lagi. Sekali ini Abu Bakar mengulang sekali lagi Isra dan Mi'raj daripada awal sampai akhir sebagaimana Abu Jahal cerita pada dia. Sampailah Abu Bakar benar-benar menghadap Rasulullah atas bukit. Lalu Abu Bakar habis cerita dia bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah ya Rasulullah? Ini bijak Sayyidina Abu Bakar. Benarkah ya Rasulullah? Tadi dia ulang Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj dia tanya Rasulullah, benarkah ya Rasulullah? Soalan di sini bukan soalan Abu Bakar ragu dah. Bukan ragu. Ceritanya untuk mengubah keadaan Mekah ni. Rasulullah lantas menjawab, benar ya Abu Bakar, benar ya Abu Bakar, benar. Lalu Abu Bakar membalas, engkau pasti benar, engkau pasti benar, sebab engkau Rasulullah, kata Abu Bakar. Jawapan ni tuan-tuan mengubah sahabat, buka mata sahabat, buka hati sahabat, orang beriman. Abu Bakar ambil peranan ni. Nak ceritanya mu pasti benar sebab mu ni Rasulullah. Bila jawapan itu tuan-tuan setok habis sahabat-sahabat ni, pasal apa kita tidak macam Abu Bakar? Ceritanya Rasulullah cerita ni, tak boleh selevel Abu Bakar. Allah, mestilah betul kan Rasulullah bercerita ni. Baru buka mata sahabat-sahabat. Tadi gogeh daripada gogeh tadi naik dah 70%, 80% naik pula iman sahabat-sahabat. Ini peranan Abu Bakar. Hebat tuan-tuan. Bukan tanya Nabi sebab ragu dah, nak mengubah keadaan ni. Sebab tu Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa kami dibanding dengan Abu Bakar sama je dari segi ibadat. Dia ngaji, kami pun ngaji. Dia bangun semayat, bangun malam, kami pun bangun malam. Dia sedekah, kami pun sedekah. Dia puasa, kami pun puasa. Kata sahabat-sahabat, dengan Abu Bakar ni amalan sama je, tapi beza kami pada tang keimanan, akidah. Beza sini. Kita tak sapa label Abu Bakar iman dia ni. Nak sebut tuan-tuan, tidak mudah kita, tidak mudah pengajarannya menjadi sahabat-sahabat Nabi. Ini poin dia. Tak mudah untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi. Payah tuan-tuan. Saya bersyukur tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, patut bersyukur kita dilahirkan di zaman ini, bukan di zaman Nabi. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ya benar, kelebihan menjadi sahabat Nabi ni besar. Tapi adakah kita bersama-sama dengan Nabi? Belum tentu kita di pihak Nabi. Belum tentu. Nak terima cerita ni tuan-tuan, logik akan bercanggah. Sepatut sebulan balik, gis malamnya satu. Yang kedua, di tengah-tengah padang pasir, kering kontang, orang kampung. Nabi ni buta huruf, ummi. Ngaji tak erti, baca tak erti, nulis tak erti, ngaku Nabi pula. Kita sudah ada mewarisi agama nenek moyang, mari pula agama baru. Agama baru mari menyanggahi segala kepercayaan nenek moyang kita. Dia pula baca pun tak erti, buta huruf, ngaku Nabi pula. Nak terima tuan-tuan? Ni payah. Nak terlang tu payah. Datang ustaz-ustaz, ulama-ulama mengajar pun kita payah nak terima. Ni hak bijak-bijak mana hak kita kenal dah dengan gelaran ni sebagainya. Ni hak Nabi ni butuh huruf.
Lagilah tuan-tuan, tidak mudah kita menjadi sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi ini pilihan Allah. Pilihan Allah, hebat mereka. Boleh terima, boleh telan, iman mereka hebat. Baik, selesai. Abu Bakar berjaya menyelesaikan iman sahabat daripada lemah jadi naik kuat. Ceritanya hak belah kafir ni tak percaya lagi cerita Nabi ni. Apakah peranan Abu Bakar? Abu Bakar ambil peranan ini. Kata Abu Bakar, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, maukah engkau ceritakan bagaimana gambaran, suasana, keadaan yang engkau tengok di Palestin semasa kamu diperjalankan di Palestin? Cuba cerita pada kami. Boleh tak mau cerita?" Nabi setuju. Boleh, aku akan cerita. Kata Abu Bakar, "Wahai orang-orang Quraisy, perhatikan baik-baik ni, Muhammad akan cerita gambaran sepanjang dia tengok ke Palestin. Kamu semua tahu bahawa Muhammad tidak pernah menjejak kakinya ke Palestin. Kita sama-sama orang Mekah, sama kampung. Kita tahu dah Muhammad tak pernah pergi Palestin. Kayak gini nak cerita ni. Aku akan panggilkan," kata Abu Bakar, "tokoh-tokoh Quraisy, pedagang-pedagang besar yang sentiasa berulang-alik bolak-balik Mekah, Palestin, Palestin ke Mekah. Mereka akan tahu bagaimana gambar Palestin. Muhammad akan cerita keadaan Palestin." Panggil. Kata Abu Bakar, "Sekiranya Muhammad menyampaikan gambaran Palestin itu benar, kamu mesti sahkan, mengatakan bahawa dia benar." Hak tokoh-tokoh tadi. Kalaulah satu sahaja cerita yang disampaikan Muhammad itu dusta, salah, engkau semua orang-orang Quraisy berhak menolak dan mendustakan Muhammad ini sampai bila-bila pun. Setuju? Masing-masing setuju. Tokoh Quraisy dengar. Serentak Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, "Aku dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu gambaran Palestin, gambaran gerbangnya, pintu pagarnya, rumah-rumah di Palestin, jalan-jalan di pasar-pasar, semua Tuhan bentang. Bahkan aku mampu menghitung satu persatu tiang-tiang di Masjidil Aqsa," kata Nabi. Serentak Nabi cerita, tokoh-tokoh Quraisy habis pergi Palestin, mereka berkata, "Benar Muhammad, benar Muhammad, benar Muhammad tu." Serentak. Menyebabkan orang-orang Quraisy yang asalnya zero tak percaya Isra' dan Mi'raj naik 70%. Percaya dah. Percaya dah. Macam mana boleh cerita? Kalau hari ni tuan-tuan tak pelik, kita type ni je, tekan sikit Masjidil Aqsa, kepak kita tekan. Oh, mozaik pecah, kita kata. Boleh tahu pas mozaik. Dulu tuan-tuan lagu mana? Hari ni senang. Ini dia. Orang Quraisy mula percaya Isra' dan Mi'raj berlaku pada Nabi SAW. Peranan Abu Bakar. Sesar peranan Abu Bakar. Akhirnya, sebagai penutup Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, sebelum bersurai, Nabi SAW buat ucapan. "Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy," kata Nabi, "ada satu bukti lagi aku akan sampaikan pada kalian. Ada selagi bukti. Aku nak khabar kamu semua ni. Selagi," kata Nabi. "Sekiranya engkau percaya pada bukti ini, engkau pasti akan beriman," kata Nabi. "Dan sekiranya engkau tak percaya bukti ini, tolak pada bukti ini, selama-lamanya engkau tidak akan beriman," kata Nabi. Wahai orang Quraisy, semasa perjalanan pulangku daripada Palestin nak balik ke Mekah, ni perjalanan atas langit ni, naik dengan borak ni, malaikat teman ni, semasa perjalanan pulangku daripada Palestin nak balik ke Mekah, aku bertembung dan bertemu dengan satu kafilah Mekah. Kafilah ni tuan-tuan, unta lebih pada 3 ekor ke atas, 15 ekor, 20 ekor, penuh syarat dengan barang-barang dagangan. Atau unta ni penuh. Kalau unta bawah pada 3 ekor, 2 ekor, seekor ni perjalanan private. Kata Nabi, aku tengok satu kafilah Mekah nak balik ke Mekah yang datangnya daripada Palestin. Unta depan sekali warna putih, kata Nabi. Ada tali merah tambat tekak dia. Ditunggangi oleh si fulan dan si fulan. Unta kedua ditunggangi oleh si fulan dan si fulan, kata Nabi. Unta ketiga ditunggangi oleh si fulan, si fulan. Nabi sebut satu persatu penunggang-penunggang unta ini, daripada unta pertama sampailah unta akhir sekali. Nabi sebut semua sekali nama satu persatu. Tak peliknya tuan-tuan. Pelik apa? Nabi kenal orang Mekah, orang kampung dia. Macam kita, oh ya long tu. Oh, tu potih, kita kenal kan seorang-seorang. Kata Nabi SAW, di tengah-tengah perjalanan unta mereka hilang. Lalu aku berkata pada mereka, wahai kafilah, sesungguhnya unta kalian yang hilang itu sedang berada di lembah si fulan dan si fulan. Dapatkan untamu di lembah itu, kata Nabi.
Lalu wahai orang Quraisy, kafilah yang aku sebut ini akan tiba di Mekah 2 hari lagi. Nabi kata, wahai orang Mekah, kafilah aku cerita ni 2 hari lagi akan sampai ke Mekah. Ni dalam perjalanan ni. Bersurailah mereka di Bukit Abi Qubais. Akhirnya 2 hari selepas itu berbondong-bondong orang-orang Mekah, orang Quraisy menuju ke Gerban Bani Syaiban, pintu utama nak masuk Mekah. Kalau kita kat Mamasa, kat Besuksa, orang Mekah nak tengok benarkah kata-kata Muhammad ini, mereka pakak pergi duduk di Gerban Bani Syaiban, pintu utama nak masuk Mekah. Orang tua, orang muda, budak-budak, kanak-kanak, lelaki, puang, sakit tak sakit, beriman, kafir, semua pergi tuan-tuan, duduk di gerbang utama Bani Syaiban, masing-masing menantikan benarkah kafilah ni akan tiba selepas 2 hari. Akhirnya tepat-tepat waktu zuhur, mereka menyaksikan satu kafilah sapa tuan-tuan daripada jauh. Satu persatu mereka tengok, benar unta depan sekali warna putih, ada tali merah tambah tekuk dia, ditunggangi oleh si fulan dan si fulan. Unta kedua siapa dia pula? Oh benar kata Muhammad, si fulan dan si fulan. Unta ketiga, cek satu persatu tuan-tuan, sama sebagaimana Nabi SAW ceritakan pada mereka 2 hari lepas. Kemudian mereka bertanya, wahai kafilah, kalian semua daripada mana? Mari mana belaka ni? Kata kafilah, kami semua daripada Palestin. Betul, daripada Palestin. Wahai kafilah, apakah yang berlaku pada kalian di tengah-tengah perjalanan? Di tengah-tengah perjalanan unta kami hilang, kata kafilah ini. Lalu apakah yang kalian buat? Kami terdengar satu suara, entah daripada mana, tak tahu mari mana, mengkhabarkan kedudukan unta kami yang hilang, sehingga kami akhirnya mengikut kata-kata ini, dan akhirnya kami bertemu dengan unta kami yang hilang itu. Ada ni, buat balik dah unta ni. Benar kata Nabi, sebagaimana Nabi cerita. Bahkan kafilah pula pelik. Kami nak tanya juga ahli Amba ni, nak tanya juga lah ni, dah tahu mana belaka cerita ni. Sedangkan tak ada orang lagi sampai sini dulu pada kami ni. Kamilah rombongan pertama sampai Mekah ni. Macam mana cerita ni sampai dah ni? Gitulah. Tahu mana belaka ni? Pelik kafilah ni pula. Serentak mereka berkata, tuan-tuan, ramai-ramai berkata, min Muhammad, min Muhammad, min Muhammad. Oh, masing-masing berkata, daripada Muhammad, daripada Muhammad, Muhammad yang cerita. Satu. Betul apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan sejak pada hari itu, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah percaya bahawa Isra' dan Mi'raj memang berlaku pada Muhammad, pada Nabi SAW, sekalipun mereka tidak beriman bahawa Nabi SAW itu Rasulullah. Inilah sedikit yang sempat saya bahas dan saya kupaskan pada tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita melihat dari segi angle yang berbeza ini sedikit sebanyak memberikan keyakinan dan kecintaan kita pada Nabi SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita pada Nabi, pada sahabat dan semuanya bertambah dan kian bertambah tanpa ada gugat sekalipun. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan esok kita bangun bersama-sama dengan Nabi SAW yang kita cinta ini. Setakat itu dululah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dunia dan juga akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.